Allah, sekejap. Sama ni dah kita je. So kita dah habis epithelial tissue, betul tak? Kita dah habis epithelial tissue kan? Dah. Dengar tak? Tolong jawab saya cakap seorang-seorang pula. Okay, so hari ni kita akan sambung dengan next subtopik iaitu nerve cell ataupun neurons lah. Okay. So untuk nerve cell ataupun neurons ni saya percaya ramai dah pernah belajar pun. Okay, betul tak? Pernah belajar kan? Benar. Betul? Nah, okay. So kita repeat sikit lah. Okay, ataupun kita tengok secara detail sikit. So apakah itu nerve cell atau apa itu neuron? Okay. So types of neurons dengan function-function dia. So kita tengok. Kita ada sensory ataupun afferent neurons iaitu yang akan transmit impulse the receptor. Central. Okay. So kita ada afferent neuron iaitu CNS, central. Okay. Neurons yang akan integrate impulse between sensory neuron dengan motor. So ikut dia punya flow dia. Okay, faham tak? Faham? Faham tak? Itu Awak suara dengar madam ke? lag. Tak jelas. Oh, suara madam lag ke? Patutlah. Sekejap. Saya okay. Sekarang okay tak? Okay, madam. Okay. Alright. Sekejap Okay, so soal dia cakap sensory afferent neuron transmit impulse daripada receptor. Okay, so receptor dia akan transmit impulse melalui sensory neurons ataupun afferent neurons lah. Okay, and then dia akan pergi kepada central nervous system. Okay, daripada central nervous system, okay, interneuron akan integrate impulse between sensory neurons and motor neurons. Motor dengan afferent neurons pula akan transmit impulse kepada from central nervous system kepada effectors. Okay. So basically ini adalah motor neurons. Faham tak? Faham tak? Faham. So tengah-tengah ni adalah interneuron lah. Between sensory afferent dengan motor neurons ni adalah interneurons. Okay. Kita tak gambar dalam bawah. Tak ada. Okay. So basically kita tengok jenis-jenis neurons ataupun neurons yang awak belajar ni. Okay. So ini adalah details ataupun structure of motor neuron. So kalau ingat lagi motor neuron daripada mana ke mana? So motor neurons akan transmit impulse daripada central nervous system kepada effector. So basically apa itu receptor dan apa itu effector. Kalau receptor tempat yang kita detect something. Contohnya tangan saya pegang air panas, betul tak? So itu adalah receptor. Okay. So apa yang akan berlaku bila tangan kita pegang air panas, adakah kita akan biar je lah panas tu? Macam tu ke? Tak. Buat lari. Tangan kita automatik. Awak fikir, awak sempat tak fikir nak ambil ke tak nak? Nak ambil ke tak nak? Ada tak awak fikir macam tu? Tidak. Tak, automatik awak akan ambil. So
Betapa lajunya kita punya sistem neuron ni sebenarnya transmit impuls. Sebenarnya yang detect tu adalah reseptor. Reseptor terus hantar impuls kepada otak kita untuk kita recognize dia tu. Oh ni panas. So apa yang dia buat, impuls daripada otak pula akan hantar kepada effector. Effector adalah tindak balas kita. So basically effector akan angkat tangan tu. Itu yang brain kita interpret. Oh ni panas, kita kena angkat. Tapi dalam masa yang sangat laju betul kita buat tu. Dia macam dikira involuntary lah, benda tu automatically. Anjing kejap, fikir tak banyak kali. Nak lari ke tak nak? Nak lari ke tak nak? Kalau jauh lagi kita boleh fikir nak lari ke nak nyorok kan. Tapi kalau benda tu involuntary maknanya laju sangat. Maknanya impuls ni bergerak dengan sangat laju lah nak cakap ni. Okay, so daripada reseptor pergi kepada central nervous system, lepas tu dia hantar balik kepada effector. So antara central nervous system kepada effector ni lah kita akan belajar motor neuron. So kita tengok structure of motor neuron. Okay, dapat gambaran benda tu? Dapat gambaran? Dapat. Okay. Dapat madam. Okay. Next kita tengok dalam motor neuron ni macam mana structure dia. Ni structure paling common lah awak jumpa saya rasa. Okay. So basically kita tengok cell body. Saya tunjuk gambar saya. Okay. So basically kita tengok this is the part of motor neuron. Okay, so paling common lah awak nampak. Awak nampak yang warna purple ni. So this is the cell body lah. Cell body kita. So nampak kita tahu cell body adalah cell body. Tapi sebenarnya dekat cell body ada banyak benda lagi. Okay, so ini bahagian cell body. Okay, dalam cell body kita ada nukleus. Okay, dan biasalah kita tahu function nukleus. Nukleus akan control all the activity of the cell. Okay, tapi kat sini cakap, so cell ni pula apa function dia? Dia akan control all the neurons activity. Okay, so dia akan control semua nervous system punya aktiviti ataupun neuron punya aktiviti dalam badan kita lah. So itu function cell body kita. Kalau tengok dekat hujung-hujung of the cell body ni ada dendrites. Okay, suara saya jelas sekarang? Jelas. Jelas kan? Okay, so dendrites. So dendrites ni adalah bahagian cabang-cabang daripada cell body. So it is highly branches cytoplasmic extension. Kenapa dipanggil cytoplasmic extension? Sebab ini adalah cytoplasm kan. So kita bila extend tu kita panggil dia sebagai cytoplasmic extension. Kita panggil dia sebagai dendrites. So apa fungsi dendrites ni? Dia cakap dia akan receive impulse and transmit towards cell body. Maknanya impulse akan datang dari tempat lain. Dan kerja dendrites ni adalah transmit dia kepada cell body ke sini. Dapat gambaran tak? Dapat gambaran? Faham tak ni? Faham. Faham. Tahu tak apa tu impulse? Impulse tu apa? Impulse tu apa? Impulse tu adalah signal. Impulse macam signal, macam message yang travels along kita punya nerve fiber. Okay, faham? Itu adalah impulse lah. Nerve impulse maknanya dia tengah transmitkan satu signal dalam badan kita. Lebih pada macam message lah. So basically impulse datang and then lalu kat dendrites dan dia akan transmit the impulse toward the cell body. And then what happen? Okay, so kita tengok lepas tu apa yang berlaku adalah ini adalah bahagian axon. Kalau nampak, okay, purple ni dia akan bersambung dengan purple yang nampak saya lukis-lukis ni. Tengah-tengah ni, purple ni. Nampak ni? Nampak. Okay. So tapi kenapa saya lukis macam tu? Dekat luar ni disalut dengan something. So bahagian purple ni ada satu line panjang macam tu. Itu adalah axon. So itu adalah the main part lah, saya boleh kira sebagai main part. Iaitu dia adalah satu long projection of neuron. Okay, projection of neuron maknanya satu salur yang bersepanjang untuk neuron. Okay, dan dia punya plasma membrane, bahagian luar dia kita panggil sebagai axolemma. Nanti kita tengok kenapa kita nak tahu dia punya bahagian luar. Nanti awak akan belajar macam mana impulse tu keluar, masuk semua tu lah. Not this semester saya rasa. Okay, dan some is covered by myelin sheath. So myelin sheath adalah berwarna kuning ini. Dia kata some, adakah semua dibalut ataupun disalut oleh myelin sheath? Covered with myelin sheath? No, some. So kalau perasan, sini, 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 sini. Macam tu. Covered by myelin sheath. Manakala kawasan yang tak balut ataupun tak covered by myelin sheath, kita panggil dia node of Ranvier. Okay.
Faham tak? Nampak mana node of Ranvier? Node of Ranvier adalah kawasan gap-gap ni, iaitu axon parts which is not covered by myelin sheath. We call it as node of Ranvier. Nampak? Gap between myelin sheath. So basically, kenapa wujudnya node of Ranvier ni? Okay, so kita tengok function axon ni sebenarnya dia akan conduct impulse away from cell body. So kita back tadi, dendrites akan transmit impulse daripada dendrites ni ke cell body. So siapa yang akan transmit impulse away from cell body adalah axon. Dia away, bawa lari dia dari cell body, itu tak? So melalui axon. Okay, so apa fungsi node of Ranvier ni? Kita tengok dulu myelin sheath ni adalah insulating layer, maknanya dia insulator. Insulator adalah boleh alihkan arus elektrik tak? Insulator. Tak boleh. Itu dia lah sebenarnya. So dia akan provide electrical insulation. Maknanya elektrik tak boleh transmit impulse melalui sini lah. So what happen is bila ada node of Ranvier iaitu gap between myelin sheath, the impulse yang transmit tadi akan speed up. Macam mana dia speed up? Dia akan tends to lompat dari sini ke sini. Laju lah sikit. Faham? Dia tak boleh lalu dekat kawasan ada myelin sheath sebab dia adalah electrical insulation. Boleh imagine? Boleh imagine? Boleh? Boleh. Yes. Maknanya impuls tu dia tak lalu dekat myelin sheath, lepas tu dia lompat-lompat macam tu terus. Betul. Dia akan lompat. Dan memang ayat dia adalah jump. Impulse akan jump. Okay, jelas? Okay, jelas. Okay. Okay, sekejap So nerve impulse ni akan jump from one node of Ranvier to another lah sebab dia akan speed up the impulse. So lagi short lah masa yang dia ambil, dia akan lompat sampailah ke axon terminal. So axon terminal ni adalah bahagian hujung-hujung ni yang macam bulat-bulat ni. Dia lebih kepada axon terminal ataupun dalam buku awak kita panggil sebagai synaptic knob. Okay, knob. Boleh dua-dua pun nama yang sama. Okay, jelas Dekat sini saya tulis ada satu nama Schwann cell. Ikutlah awak nak sebut secawan ke, Schwann ke, tak ada dalam buku. Saja saya tulis sebab dia ada dekat bahagian atas myelin sheath. So dia adalah myelinating cell of the PNF, primary nervous system lah sebenarnya. Okay, faham? Dia just ada sel lah atas ni, primary nervous system. Okay, jelas tak ni? Jelas. Okay. So kenapa impulse ni dia lompat-lompat kan, tak boleh lalu kat myelin sheath sedangkan electrical insulation. Awak rasa ada kaitan tak? Kenapa impulse tu tak boleh lalu dekat tempat yang electrical insulated? Apa maksudnya? Impulse ni jenis apa awak rasa? Bercas. Dia adalah electrical impulse. Faham tak? Dia adalah electrical impulse yang travels along the axon. So basically impulse kita dekat dalam axon dia transmitted dalam bentuk electrical impulse. Okay, setakat tu faham tak? Faham? Faham, okay. So badan kita ada je kan charge berelectrical sebenarnya. Okay. So next apa yang berlaku, dia akan sampai ke kawasan axon terminal ataupun synaptic knob saya kata tadi, iaitu swollen ending. Swollen ni maknanya swollen bahasa Melayu apa? Membengkak, swollen, okay, membengkak. Ending of neurons dia ada banyak sangat mitochondria dalam ni. So what is the function of mitochondria? Provide Apa dia? tenaga. ATP, yes. Dan dia ada banyak vesicles yang contain neurotransmitter. So neurotransmitter adalah macam ni. Ada banyak jenis, ada acetylcholine, ada noradrenaline, macam-macam nama. Neurotransmitter adalah sejenis chemical impulse. So basically daripada electrical impulse kita akan berubah nanti akan jadi electrical impulse kat sini. Cerita tu agak panjang dan awak tak belajar pun. Sebenarnya sekarang awak belajar semester 2 pasal nervous system. Basically tajuk tu nervous system kan. Cuma saya cerita sikit. So electrical impulse ni sampai sini, dia akan transmit ataupun dia akan trigger untuk release neurotransmitter. So ini adalah chemical impulse kita. So chemical impulse kita akan sambung transmitted pergi ke dendrites, the next neuron.
hantar balik ke sel body dan benda tu akan sambung. Faham tak? Faham? Faham. Faham. So basically function axon terminal send impulse to another neuron. Okay, another neuron. Neuron yang lain. So next of course tadi masuk ikut dendrites. Jelas cakap tu? Jelas. Ha? Dia berterusan kan? Yes, dia bersuturan sampai ke effector kita. Sebab tu dia kata to another neuron ataupun effector. Katakan effector kita tadi saya cakap tangan kan. Dia stop lah sampai kat tangan. Oh, aku kena buat benda ni. Signal yang dapat adalah kau kena ambil tangan kau. So dia pun okay ambil tangan. Settle. Complete lah kita punya signal transmission daripada tadi. Untuk apa? Untuk kita sentuh air panas tu. Itu contohlah benda yang berlaku. Jelas? Jelas. Dan awak akan nampak kita akan belajar lagi detail waktu belajar sendo tu lagi best lah sebab awak nampak bahawa awak gerakkan tangan pun impulse punya kerja. So muscle cell kita bergerak pun impulse punya kerja. So dia ada kat semua tempat neuron ni sebab all body kita covered with neuron, so tak? Semua neuron kat sini lain, neuron kat sini lain. So basic yang awak belajar sekarang adalah about the neuron ni sendirilah. Faham? Nerve cell, neuron. Faham tak ni? Madam, Yes. Schwann cell tu dekat mana? Schwann cell tu dekat surface of myelin sheath. Okay. Alright. Okay. So itu sahaja untuk yang kita tengok neuron. So satu page je lah kan. Satu page je, tak payah fikir banyak. Dan kita akan cover muscle tissue pula. Ini sahaja muscle tissue kita. Okay, sangat sikit. Okay. So saya lukis gambar nak bagi awak nampak lagi jelas apa ataupun kat mana location terdapatnya jenis-jenis muscle tissue. So ini adalah muscle tissue. Tadi kita dah belajar epithelial tissue, kita dah belajar neuron tissue kan? Neuron tissue ke? Neuron lah, betul tak? Nerve cell, kita dah belajar nerve cell dan sekarang kita akan masuk muscle tissue. So muscle tissue separated into 3. So saya start dengan cardiac muscle, skeletal muscle dengan smooth muscle. So kalau tengok cardiac muscle jumpa kat mana ni gambar ni? Jantung. Dekat jantung. Okay, kat jantung, settle. Okay. Skeletal muscle jumpa kat mana? Tulang. Kat tulang. Yes. Smooth muscle jumpa kat mana? Organ. Kat usus. Yes, ni nampak macam awak nampak lah macam perut ke usus ke. Tolonglah buat nampak macam tu. Penat saya lukis. Okay, so ini adalah digestive tract kita. So basically kita punya smooth muscle ada banyak ataupun senang dapati dekat kawasan wall of digestive tract kita. Tak kisahlah blood vessel kita, uterus kita, respiratory tract kita pun ada juga sebenarnya. Okay, suggest ini adalah significant. Oh, cardiac muscle, jantung. Cardiac muscle je kita akan tahu. Oh, ni mesti heart. Cardiac muscle mesti heart. Okay. So kita tengok dalam ni, okay, so cardiac muscle macam mana bentuk dia? So basically, awak tengok dia punya bentuk adalah ada intercalated disc. Intercalated disc ni yang saya highlightkan berwarna lain tu. Okay, itu adalah intercalated disc. Jelas? Faham tak? Nampak intercalated disc ni? Okay, so function intercalated disc ni adalah dia akan relay melambatkan signal ataupun impulse between cells during heartbeat. Okay, so maknanya kalau impulse dalam heart kita, okay, dalam sel heartbeat kita yang tengah heartbeat, so dia akan melambatkan lagi impulse tu. Dia akan delaykan lagi impulse tu atas sebab-sebab tertentu lah. Okay, untuk synchroniskan heart contraction kita. Oh, laju sangat lah. Okay, kita synchroniskan dia. Kita slowkan sikit dia. So itu function dia. Dia akan relay signal untuk help synchronize the heart contraction. Okay, settle. Faham part tu? Faham tak ni? Faham. So kita tengok structure dulu and then kita ada nucleus dan kita ada striations. Tahu tak striations ni apa? Tak Tahu tak striation ni apa? Striation ni yang line-line ni. Ni nampak ni. Merah-merah line-line tu itu adalah striated. Striated ni terbentuk. Okay, panjang ceritanya. Kalau nak cerita dalam muscle fiber, muscle ni, dia ada kawasan yang tebal dia punya dark band
dan dia ada kawasan yang ada light band, katakan ada dark band lagi. Okay. So benda ni, kawasan ni kita akan nampak gelap sebab dia berlapis-lapis. Kawasan ni pula ada satu line je. So dia kita akan nampak cerah. Menyebabkan kita punya masa tu nampak gelap, cerah, gelap, cerah. Itu straighted. Berbelang-belang. Faham tak? Bahasa Melayu dia straighted ni. Straighted. Straighted adalah mark with long atau thin period. Mark lah macam dia sebenarnya macam line-line. Awak akan nampak dark light. Dia macam selang-seling macam tu. Dan reason untuk nampak macam tu pun awak akan belajar next semester. Tapi saya akan cerita sikit. Mungkin kawasan ni kan dia berlapis dark band dengan thin band. Tapi yang tengah ni thin band je nampak. So kawasan ni of course lah lagi gelap gambaran dia daripada sini. Betul tak? Menyebabkan bila kita tengok dengan mata kasar ni gelap, ni cerah, ni gelap, ni cerah. Faham tak? Dengar ni. Faham. Faham tak? Penat saya explain pasal tu. So itu adalah straighted lah. So basically untuk cardiac muscle dengan skeletal muscle dua-dua adalah straighted. Jelas? Dua-dua adalah straighted. So kalau nampak saya label ni pun. Okay. Saya label kat sini adalah dua-dua ni adalah straighted. Ada striation. Betul? Berbeza dengan smooth muscle fiber, dia lack of straighted. Nampak ni? Lack of striation. Dia kurang ada dark atau dark band dengan light band tu. So dia kurang striation lah. So kurang garis-garis ataupun belang-belang dia tu. Colour dia. Faham? Faham tak? Tengok gambar boleh tahu kan straighted tak straighted. Okay. Dari segi nukleus pula kita tengok untuk cardiac muscle ni dia akan ada satu atau dua nukleus per cell. Okay, nampak? Satu sel ni ada satu ataupun ada dua macam tu, tak banyak. Tapi untuk skeletal muscle dia ada many nucleus per muscle cell. Satu muscle cell ada banyak, ada 3 contoh. Dia many. Kalau tadi 1 or 2, yang ni many. Manakala untuk semua muscle dia memang hanya ada satu nucleus per cell. So kalau ada banyak-banyak sel katakan, setiap muscle cell tu satu sahaja. Jelas? Jelas cakap tu? Jelas. And then cardiac muscle ni kalau kita tengok dia ada branch. Nampak ni? Branch. Nampak? Nampak ni? Nampak? Tahu tak branch tu apa? Kan? So of course skeletal muscle dengan semua muscle tak ada branch. Tengok gambar pun tahu dah tak ada branch. Okay? Jelas? Faham cakap tu? Faham cakap tu? Okay. Next kita tengok apa lagi dia punya structure. So dia bentuk elongated dengan cylindrical. So dia elongate sangat memanjang dan cylindrical berbentuk silinder. Ada striation dah, nucleus dah, branch dah, intercalated disc pun dah cover semua. Untuk skeletal muscle, kita tengok dia elongated dengan cylindrical juga sebab bentuk dia sangat lebih kurang sama. Dua-dua straighted juga, sama juga. Cuma nucleus dia banyak dan dia tak unbranch. So basically dua perbezaan antara cardiac dengan skeletal. Tapi kalau kita tengok smooth muscle, dia macam totally different, betul tak? Betul tak? Totally different. Awak tengok gambar. Awak tengok gambar pun awak tahu. Tak payah hafal, okay? Tengok gambar dan fahamkan. So bentuk dia bukan cylindrical, bukan elongated. So dia adalah spindle shape. Okay, spindle shape macam ni, macam mata. Okay, dan dia ada tapering end. Tapering end ni lepeh kat ujung dia. Okay, jelas. Spindle shape with tapering end. Dia ada lag striation. Dia tak banyak straighted macam tadi. Line-line tu tak ada sangat. So lag, kita panggil lag striation. Dan dia hanya ada satu nukleus sahaja per cell dan dia unbranched dan tak ada intercalated disc. So yang ada intercalated disc hanyalah cardiac muscle. Okay, dua lagi tak ada. Yang ada branch pun hanyalah cardiac muscle. Dua lagi tak ada. Senang sikit nak ingat macam tu. Cara nak ingat. So basically yang atas ni nampak macam kompleks sikit. Ayat pun banyak sikit kan daripada yang bawah-bawah ni. Jelas tak semua? Jelas. Jelas. So kita tengok dari segi function. Kita tahu cardiac muscle ni senang dijumpai dekat wall of heart. Okay, so function dia adalah involuntary contraction of the heart and pumping the blood all over the body. So muscle ni akan contract
relax, contract untuk pump kita punya heart all over the body. Dan muscle ni juga yang bertanggungjawab untuk buat involuntary contraction. Involuntary ni secara tiba-tiba tanpa kita kontrol. Awak ke kontrol nak tarik nafas ke tak nak tarik nafas, nak pump darah ke tak nak pump darah. Awak ke kontrol. Pukul 2 lah. Pump darah keluar. Tak, betul. So benda tu adalah involuntary action. Okay. So skeletal muscle pula, of course tadi kawan awak cakap, dia bercantum ataupun attach dekat bones. Bahagian tulang. Of course lah untuk dia menggerakkan tulang dan juga kita punya movement of skeleton. Tulang-tulang kita nak bergerak, siapa yang punya kerja? So kita punya skeletal muscle yang attach pada bones untuk voluntary movement. Voluntary maknanya awak buat ke secara tiba-tiba berlaku? Buat sendiri. Buat. So buat sendiri, saya nak angkat tangan lah. Betul tak? Saya angkat tangan. So banyaknya kita akan jumpa masa-masa ni dekat bahagian joint-joint sebenarnya lah. Bahagian siku, lengan tangan, betul tak? Tempat-tempat sambungan yang kita boleh gerakkan. Angkat kaki, awak boleh kontrol tak awak angkat kaki? So tiba-tiba kaki awak jalan sendiri. Macam mana? Tak. Tiba jalan. Tak. Betul. Betul. Kita kontrol tu, itu adalah voluntary action. Okay, jelas tak cakap tu? Saya laju ke? Jelas. Jelas, okay. Okay, so yang ketiga adalah smooth muscle. So smooth muscle ni adalah wall of digestive tract. Macam saya cakap tadi, wall of digestive tract, respiratory tract, kawasan-kawasan lembut-lembut gitulah. Kan? Tengok perut, usus kan masih lembut-lembut kan, macam boleh nyanyi-nyanyi gitu kan. So dia adalah smooth muscle, sangat lembut kawasan tu. Okay, so apa function dia adalah involuntary movement such as proper food along esophagus. Okay, so daripada respiratory tract lah sebenarnya kan. Daripada sini esophagus masuk ke tempat-tempat, contohnya small intestine ke apa. So basically adakah awak kontrol jalanlah ke bawah makanan ni dekat esophagus ni, masuklah dalam intestine. Awak kontrol ke? Dia sendiri pergi? Tak. Tak, dia sendiri. Dia sendiri pergi. So sebenarnya yang kontrol dia adalah smooth muscle dekat tepi-tepi ni yang buat wall of respiratory ataupun esophagus semua ni. Dia yang akan contract, relax menyebabkan dia terpush awak punya makanan masuk ke tempat sepatutnya. Faham? Jelas tak? Jelas Okay, so ia Apa maksudnya involuntary contraction tadi tu? involuntary secara tiba-tiba, bukan kita yang kontrol. Voluntary, kita yang kontrol. Faham? Faham tak? Faham. Contohnya involuntary macam saya cakap tadi, adakah awak kontrol blood awak keluar daripada atrium awak, daripada heart awak? Awak kontrol ke? Tak. Tak. So itu adalah involuntary. Alamak, tak tahu involuntary. Tiba-tiba dia berlaku. Betul tak? Tapi voluntary ni awak sendiri kontrol. Awak nak angkat tangan, awak kontrol. Awak kontrol kan? Bukan tiba-tiba tangan awak terangkat. Tiba-tiba kaki awak terangkat. Tak. Okay? Bukan macam tu. So itu awak kontrol. Voluntarily. Volunteer kan? Volunteer. Awak voluntarily macam tu. So involuntary ni secara tiba-tiba ataupun tanpa kita kontrol. Contohnya pergerakan makanan masuk dalam esophagus. Masuk dalam mulut kita kontrol, betul tak? Voluntarily saya makan. Tapi dalam badan kita, dalam bagian organs kita dah jadi involuntary. Okay, bukan kita kontrol lagi. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okay. So spindle shape kita bring dah itu sahajalah untuk 3 jenis sel. So basically semua ni sikit ni je. Banyak ke? Banyak ke? Tak kan? Tak banyak pun. Tolonglah buat nota. Saya ni dah habis effort dah buat untuk awak supaya awak nampak benda tu secara simple, menarik sikit nak belajar. So awak punya usaha lah pula. Okay? Jelas? Jelas cakap tu? Nota buat dalam buku kan? Bebas. Dia bukan untuk saya, untuk awak. So saya tak risau nak buat kat mana. Alright. Okay. So, ada setengah jam lagi. Tapi tengah hari saya tak rasa patutlah saya sambung. Kita main quiz. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so ada apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Madam, Yes.
Saya nak tanya pasal lab report semalam. Okay. Yang keputusan kita tu boleh ke kalau nak tulis dekat pengiraan tu peratus? Frekuensi. Contohlah macam yang ada di Impel 69% per 100 dekat pengiraan tu. Boleh ke? 69 per ratus ke per 100? Per 100 dekat nak buat pengiraan tu. Calculation. Haa. 69 bagi 100 sama dengan berapa macam tu. Haa. Tapi macam mana boleh dapat per 100 sedangkan kita awak per 20 something? Tak boleh. Oh, nak sebab kita bilangan. sebab kita kira frekuensi. Frekuensi adalah kekerapan. 5 orang daripada 22. Macam tu. Jelas? Okay, baik. Jelas? Okay. Terima kasih. Alright. Ada soalan lain? Sama. Soalan lain? Ada soalan lain nak ni? Madam, Yes. saya nak tanya pasal assignment. Kan kalau nak buat dalam bentuk PDF tu, kena kalau PowerPoint kena buat dalam huruf tu kan. Tapi kalau saya buat dalam kertas, tak dua gambar dalam space tu boleh je kan? Dah ikut tulisan yang patutnya. Tak faham. Macam mana? Macam kan kena hantar dalam satu page je kan? Tapi kalau dalam kertas saya buat 2 page, jadi saya snap letak dalam PDF tu 1 page. Boleh ke? Boleh, tak salah. Asalkan yang awak hantar tu 1 page. Yang Okay. penting awak hantar kat saya macam mana. Okay. Ada soalan lain? Boleh? Boleh? Boleh. Okay, jom quizzes. So kira saya stop dulu, saya bagi dekat Telegram. Okay? Madam, keyword. Kok mau lupa. Keyword hari ni adalah striated. Striated. S-3-R-I-A-T-E-D. Silap. S-T-R-I-A-T dia. Striated. Awak kena ingat perkataan ni. Okay. Okay, madam. Okay, thank you kat dekat Telegram. Tolong jangan 67 orang je hadir. Mana yang lain lah? Okay, itu saja saya bagi kat Telegram. Thank you.